walafiat ni tuan-tuan. Yang kedua, rebutlah muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa kata orang Melayu di Malaysia ni tak kaya? Yang pergi umrah saja setahun 250,000 orang pergi umrah. Cuba tuan-tuan darab 250,000 orang darab dengan RM10,000. Berapa bilion duit kita bagi kat Tuan Arab? Kemudian kita kata Tuan Arab yang kaya. Kita yang hantar duit kat dia. Kapal terbang dia, hotel dia, makan dia, air zam-zam hak tempat dia punya, kurma pun dia punya. Kaya orang kita. 250,000 kali dengan RM10,000 seorang tambang. Sekarang ni belanja. Makan, beli jubah, beli kurma, beli coklat dekat anak-anak, beli kapal terbang, beli pusing. Habis RM10,000. 250,000 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tambah kosong, dia jadi 2.5 juta. Kalau tambah lagi kosong, dia ada berapa tuan-tuan? Berapa ratus ribu juta dapat tu. Masya Allah, kaya. Tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan satu orang kaya. Dia kata dekat saya, Ustaz, saya nak pergi sekolah Ustaz. Ya. Sekolah Ustaz ada padang tak? Tempat landing helikopter. Saya kata ada. Kalau begitu saya boleh datang lah. Saya pergi naik heli. Nak main sekolah saya naik heli. Satu hari saya pergi Langkawi, saya tengok 2 helikopter duduk dekat satu hotel tepi laut. Saya tanya kat budak yang bawa saya tu siapa dia, heli besar sangat tu. Itu orang kaya Ustaz. Satu family duduk situ. Satu malam berapa puluh ribu dia punya banglo. Itu murah saja Ustaz. Murah kata dia tuan. Berapa puluh ribu satu malam, murah. Kaya. Ada orang kita tuan-tuan yang kaya sungguh. Sebab kita tak jumpa. Saya jumpa alhamdulillah yang kaya-kaya ni. Dia jemput saya ceramah. Saya pula ada siaran langsung dekat RTM di Perak, Radio Perak. Pukul 5 baru habis. Dia kata, Ustaz datang ceramah pukul 9 malam. Mana sempat tuan? Mana ada flight daripada Ipoh nak pergi Kota Baru? Tak ada tuan, minta maaf. Tak dapat tuan. Saya habis pukul 5 tuan. Takkan nak pergi ke Subang, nak pergi Kota Baru, tak boleh, tak sempat. Tak apa Ustaz, saya ambil Ustaz naik jet. Kalau itu sempat. Dengar kata jet itu sempat terus. Cinta dunia betul Ustaz Kazim ni. Bila dia kata dia pergi naik jet, sampai dekat airport Ipoh, saya pun masuk bilik tu. Driver kapal terbang tu nama dia pilot lah, orang putih, 2 orang. Ambil beg saya. Saya kata, tak payah. Saya boleh bawa beg. Dia kata dia punya kerja dia ambil beg. Kena bawa beg bos, kata dia. Bila lagi orang putih nak beg kita makna? Bawa lagi lah. Melenggang kita pun. Mak Saleh pula bawa beg kita. Saya pun naik atas jet tu. Saya duduk sebelah Datuk ni. Datuk beli jet ni buat apa? Saya ada bisnes di Afrika. Naik jet ni pergi. Sampai kecil-kecil ni katanya. Kita bodoh, soalan apa bodoh je ke? Dia kata, Ustaz, jet ni kecil tapi enjin dia besar. Sampai Ustaz. Masya Allah. Yang kedua Ustaz, kadang-kadang saya nak sembahyang jemaat di Masjidil Haram. Itu kalau teringat nak sembahyang, saya pergi je lah. Naik jet. Sembahyang Jumaat. Habis sembahyang baliklah. Astagfirullahalazim. Pergi sembahyang di Mekah naik jet, habis sembahyang balik kat Som. Yang kita ni masjid sebelah sana pun tak sembahyang Jumaat, duk terkedarah lah ke Kelapa Sawit tuan-tuan. Yang dia ni teringat nak sembahyang Jumaat di Mekah, naik jet, habis sembahyang balik. Kaya sungguh. Kayanya. Ada satu orang kaya ni tuan-tuan, dia penjaga harta satu sultan. Sultan tu bukan orang Malaysia, sultan tu orang luar. Harta sultan tu di Malaysia. Dan dia tukang jaga. Sultan tu pun kaya dah, harta besar sepak. Di Malaysia ada banyak harta dah.
Dan orang ni penjaga harta. Tuan-tuan jangan faham penjaga harta dia macam jaga bank tu, duk menung atas uzi tu. Dia kata, Ustaz, besok Ustaz ceramah, tak payah ambil hotel. Saya tanya, kenapa? Duduk rumah saya. Bilik saya ada. Buat apa ada rumah? Lagi bagus bagi Ustaz duduk. Tak apalah tu. Saya mana-mana di masjid saya duduk tu. Jangan macam tu, nak mandi apa semua datang. Saya ada orang paksa, apa boleh dibuat? Macam Haji Bakhil lah pula. Kan Haji Bakhil, Cikgu Murni ajak dia makan keripap tu. Kan dia orang jumpa dekat tepi pantai tu. Pergi piknik pakai seluar pendek, orang tua tu. Tengok-tengok Cikgu Murni. Macam berjanjilah pula. Tak mana faham, tak faham juga. Aduh, Cikgu Haji Bakhil, Haji Bakhil. Kan dia tanya kepada Cikgu Murni tu, kalaulah Cikgu Murni nak kahwin yang lain, orang yang macam mana Tuan Cikgu Murni nak cari? Saya nak cari orang yang muda dari saya, Tuan Haji. Begitulah cara berfikir. Amboi, begitulah cara berfikir, cari orang tua, kata dia. Kemudian Cikgu Murni kata apa? Tuan Haji, jemputlah makan. Saya belum lapar. Oh, lembut je. Amboi Tuan Haji, tak sudilah pula. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Amboi, baru sekali aja kena paksa. Bila kan? Itu orang tua mengorak janda. Janda muda, nama dia Kak Jan. Kalau janda tua, jentu. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila saya pergi rumah orang kaya ni, Masya Allah, rumah ni ke istana? Rumah ke istana ni? Dia kata, Ustaz, ni bilik Ustaz. Saya pun bawa beg masuk dalam bilik dia, nak mandi, nak semayang. Ni bilik air Ustaz. Baik. Terima kasih Tok, terima kasih. Saya pun pakai kain pelikat, ambil kain tolau. Oh lolo, sabun nak mandi entah. Bila buka bilik mandi dia, Allah, terkejut beruk saya, tuan-tuan. Ada orang dalam bilik mandi tu. Saya tutup balik. Astaghfirullahalazim, jenis apa pula bilik air ni? Saya pun buka bilik air pelan-pelan balik. Rupa-rupanya orang tu saya. Cermin penuh. Aku rupanya bodoh gitu. La ilaha illallah, bilik air jenis apa ni? Atas saya, kiri saya, kanan saya, semuanya saya belakang. Oi, nak mandi lagu mana ni? Saya terlebih tak nak buat apa, cermin boleh bilik air. Saya habis mayang apa semua, duduk, dia kata, Ustaz, mai makan, orang rumah saya buat makan, pi makan. Saya cerita bilik air tu, terkejut saya. Ingatkan siapa? Itu Ustaz, bilik air biasa, Ustaz. Tapi bilik air saya biasa-biasa je. Saya kata, boleh tengok bilik air tuan? Boleh? Dia bawa saya masuk dalam bilik air dia pula. Besar bilik air dia, tuan-tuan. Ada pokok pisang, ada telaga, ada batu sungai, ada katak. Ni yang ni kejadah apa pula ni? Dalam rumah dia, bumbung atas dia terbuka. Di sini ni, tuan-tuan, ada gayung, ada perigi. Saya tanya siapa pelik kan ni? Dia kata, saya orang kampung. Saya teringat bila saya mandi dulu di kampung guna telaga. Ada bunyi pisang, apa nama, katak pisang. Saya suka, Ustaz. Ular tak ada ular, saya tanya. Macam-macam jenis orang kaya ni, tuan-tuan, kita jumpa. Sebab tu kekayaan-kekayaan ni bila kita tengok, kita jadi seronok. Maka tuan-tuan tengoklah drama pukul 7 tu. Semua cerita orang Melayu kaya, Tan Sri, Datuk, nama pun sedap-sedap. Cuba tengok drama pukul 7. Nama pelakon dalam tu apa? Ryan, Adam, asal yang Teluk Intan, nama Bidin. Watak dia apa? Ryan, Haikal. Hak perempuan tu pula Syiha. Padahal nama betul Spiah. Nama tu nyembang 4 bilion saya. Pak siapa?
cerita. Saya ada kawan-kawan daripada macam-macam bangsa, tuan-tuan. Negara yang paling banyak filem dalam dunia buat tu, negara Bollywood. Filem beratus tajuk setahun. Setahun 600 sampai 700 filem. Oh, hero hebat. Tumpas air, yung muskurae, tumne na jane kya, sapne dikai. Itu Hindustan. Mai tamai pula, kebalik. Nampak tuan. Lah, sampai ke Malaysia kita minat. Daripada tahun 50-an sampai sekarang kita minat. Filem dia asal menari je luar negara. Asal menyanyi je luar negara. Tak apa tak kereta api. Last sekali Inspektor Sahab sampai. Tuan-tuan, cuba tengok cerita Hindustan. Seronok tak? Seronok. Nama dia Roti Kepada Or Makan. Cerita tentang kehidupan. Roti makanan, kepada pakaian, makan tempat tinggal. Dia buat filem tentang kehidupan kita. Roti kepada or makan. Bila kita tengok filem tu, betul lah manusia mencari kebendaan. Ada satu lagu dalam filem tu Kak Som, nama dia lagu ni, Mena Bolonga, Mena Bolongi, Mena Bolonga, Mena Bolongi. Dia Hindustan ni dengan bahasa Arab sama. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Mai Piramli ente. Oh, sudah tuan-tuan. Mana datanya ente itu kunta kinte nama dia tuan-tuan. Anta, anti. Ma ismuka, ma ismuki. Kalau perempuan ki, kalau laki-laki ka. Lebih kurang itulah bahasa Hindustan. Mena Bolonga, tu laki-laki. Apa makna dia ustaz? Kalau laki-laki tak boleh lupa orang perempuan, Mena Bolonga. Saya tak boleh lupa Kak Som, Bolonga. Kak Som tak boleh lupa saya, Bolonggi. Boleh faham? Baik, kalau laki-laki tak boleh lupa perempuan, apa dia? Mena Bolong. Bolong. Kalau perempuan tak boleh lupa laki-laki, Mena Bolong. Oh, sekali aja dapat dah. Terang hati sungguhlah, Masya Allah. Lagi sekali, Mena Bolongga. Sambung. Terangnya hati, ya Allah. Ni makan kismih ni, ya Allah. Masya Allah. Jadi malam ni dapat yang ni pun cukup lah. Sehari balik rumah, suami tanya, Leha, kamu belajar apa ceramah Ustaz Kazim? Mena Bolongga, Mena Bolonggi. Dah cukup. Apa makna dia? Mena Bolongga, saya tak boleh lupakan awak. Saya tak boleh lupakan awak. Kalau saya tak boleh lupakan isteri saya, Mena Bolongga. Isteri jawab, Mena Bolonggi. Boleh? Dapat itu cukup. Jangan bila nanti abang balik rumah, isteri tanya, Abang ceramah Ustaz Kazim tadi, abang belajar apa? Kira jelas lah. Apa yang dia cakap tu terang lah. Yelah, isi ceramah dia apa? Kira terang lah dia. Yelah, dia kata apa? Kira jelas lah apa yang dia cakap tu terang lah. Iyalah, dia kata apa? Sudah tahu. Rupanya dia tidur belakang tu. Patutlah dia tak faham tu kata apa. Jelas. Apa dia tidur? Jadi tuan-tuan yang saya hormati, ada orang kata, saya sibuk ustaz, saya kaya. Saya tak ada masa lah ustaz. Adakah kau nak menunggu kau miskin baru kau nak ada masa? Kaya macam mana pun kita tuan-tuan, kita ni dijadikan untuk mengabdikan diri pada Allah, pergi buat ibadat. Malah bila kita kaya, menolong orang lain, lagi bagus. Bayangkan tuan-tuan, orang kaya buat ceramah malam ni, kemah dia sponsor. Lembu 2 ekor dia bagi. Kursi tak cukup, dia tambah lagi. Speaker satu kampung meletup. Allah. Kipas angin tala kat saya. Lega entah. Sekarang ni kipas angin tala tempat lain entah.
Panas gila ni. Ustaz yang suruh tala sana. Kalau tala belah saya, bunyi macam bubuk. Biarlah saya berkorban untuk tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang saya rasa susah hati hari ni, Ustaz tolong lancarkan kutipan derma. Asyik saya ceramah je tuan-tuan, Ustaz tolong lancarkan kutipan derma. Kami nak buat tu, kami nak buat ni. Saya menjadi juru cakap kutipan derma ni untuk 10 masjid tuan-tuan. Bercakap dalam TV, bercakap dalam TikTok, bercakap dalam Facebook. Cari dana. Cari dana tuan-tuan. Kesian. Ada masjid yang banjir, minta saya tolong cari dana. Ada sekolah tuan-tuan, ya Allah, jamban dia, tandas dia, saya sampai sekarang terbayang-bayang di mata tandas dia tuan-tuan. Macam manalah dia orang berkamis di situ tuan-tuan. Macam manalah dia orang berherak di situ, ya Allah. Dia cakap baca tuan-tuan. Miskin. Saya bantu tuan-tuan. Jadi juru cakap, cari duit, tolong dia orang. Saya kata kalaulah ada orang kaya yang rumah beratus juta, yang kereta berpuluh juta, bagi pada ni selesai tuan-tuan. Tapi sayang, saya kata orang kaya kita ni banyak buat masjid di Kemboja, banyak bantu Mak Tafiz di Kemboja. Saya kata pada Mak Tafiz yang miskin ni, engkau salah buat Mak Tafiz di Malaysia, patutnya kau buat di Kemboja. Ramai orang Malaysia bantu di sana. Kadang-kadang orang kaya kita hantar bantuan selimut, makan minum luar negara. Ya hak dalam ni pun tak ada makanan. Kesian tuan-tuan. Bila kita tanya, kenapa tak bagi pada kami? Adakah orang miskin kat Malaysia? Astaghfirullahalazim. Kalau kau nak kata tak ada orang miskin, mai kau ikut aku. Mai ikut. Seminggu duduk dengan saya bawa merata. Allah tuan-tuan oi. Bila kita ni kaya, kita boleh bantu orang lain. Dan Allah jamin. Allah ganti balik. Allah jamin dalam Quran. Siapa-siapa yang bersedekah, wama anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu dah bagi pada jalan Allah, Allah ganti balik. Sebab tu tuan-tuan, kita ada tabung surau. Masuk tabung surau, Allah bagi balik. Allah ganti dengan apa Ustaz? Allah ganti dengan rezeki yang lain. Kadang-kadang Allah ganti anak-anak yang soleh macam dia orang. Yang baju biru tak balik dah, tak hilang dah. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk bersila macam ni? Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda nak duduk atas jalan tu, nak dengar ceramah ni? Bukan ada seronok untuk dia orang pun. Bukannya dia orang boleh buat apa-apa dengar, tapi tetap dia orang datang. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Allah bagi rezeki anak baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki isteri solehah. Oh amin. Yang belum, yang bujang tu, amin. Nampak tak? Bagi rezeki isteri soleh. Tuan-tuan tak baca dalam berita, ada isteri yang suami dia 2 orang. Tak pelik ke Kak Nak? Suami 2, isteri 1. Malam ni Abang Bidin, malam besok Abang Bidan. Elok lah tuan. Sampai macam tu hari ni. Jenis apa lah. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita isteri solehah, tenang hati kita. Isteri cerdik yang solehah, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Dengan kita bersedekah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada kita badan sihat. Tuan-tuan kalau sedekah pada anak-anak yatim ke, usap kepala dia, doakan makcik sihat tau, doakan saya sihat tau. Orang yang bersedekah ni doanya mustajab. Janganlah kedekut. Kadang-kadang kita duk minta Tuhan tak bagi, minta Tuhan tak bagi. Nak bagi apa? Hang pun tak bagi ke orang. Ustaz pun sakit, maknanya ustaz tak bagi ke? Oh, memang tak bagi.
Memang tak bagi Ustaz. Di sekolah saya ada 270 orang. Makcik-makcik, warga emas, janda-janda, ibu tunggal, yang dibuang anak, yang sakit, yang kaki tak ada, yang tangan tak ada. Setakat ni yang saya tak bela, yang kepala tak ada. Yang tu tak ada lagi Ustaz. Kalau ada pun saya tak mau Ustaz. Mai tengah malam Ustaz, saya nak duduk sekolah Ustaz, kepala tak ada, lari saya Ustaz. Yang tu tak ada. Makan minum percuma semua. Habis tu kenapa Ustaz sakit? Tadi dah saya kata, memang saya sakit, tapi Allah Ta'ala tolong saya macam-macam. Sebab tu saya tak mengadu, saya tak komplain, pasal Allah bagi macam-macam. Saya sakit, saya boleh ceramah. Siapa tu? Ada masalah apa tu? Oh ye, lama tak dengar orang tu. Walaupun saya sakit, tuan-tuan tengok, merata ceramah. Melainkan negeri yang tak bagi saya ceramah, pasal saya tak ada tauliah. Setakat ni alhamdulillah, Perak boleh, apa semua boleh. Ada lah 2-3 negeri tak boleh ceramah. Tak boleh ceramah, sudah. Tauliah tak ada, apa salah? Salah saya sebab saya tak ada tauliah. Bukan salah dia orang. Dia orang tak salah. Undang-undang kata ceramah mesti ada tauliah. Kalau saya tak ada, so bukan salah dia orang, salah saya. Kenapa tak ambil tauliah? Dah berapa puluh tahun Ustaz Kazim ceramah? 33 tahun saya ceramah. Saya ceramah daripada tahun 90 sampai sekarang. Yang dengar ceramah saya ni ramai mati. Yang kahwin dapat cucu pun ada dah. Daripada anak dara sampai dapat cucu, dia ikut kuliah Ustaz Kazim. Tapi Ustaz Kazim tak nampak tua duk lagu tu. Perasan. Saya mengajar Teluk Intan ni tuan-tuan berapa puluh tahun tuan-tuan di masjid daerah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi saya sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda ni berlaku, Allah Ta'ala dia nak bagi satu benda petunjuk. Saya sakit teruk hari tu, 15 doktor ambil kes saya. Doktor pakar, bukan doktor klinik biasa. Pakar, ada dari universiti, ada daripada hospital yang mengajar doktor pakar. Dia pakar yang mengajar doktor pakar, atas tinggi dah. Ada doktor dari luar negara yang datang, dari India, 7 orang kan, dari negara India nak ambil kes. Dan dia orang mencadangkan penyakit saya ni dinamakan sebagai penyakit Kazim. Tak mau saya kata. Kalau surah Al-Ihsaniyah bagus tukar nama surah Al-Kazimiyah, bagus tak? Penyakit nama Kazim tak payah. Awak diserang penyakit sindrom Kazim. Astagfirullahalazim. Tak elok sungguh tuan-tuan. Tak mau saya. Sebab dia orang tak pernah jumpa. Tak lihat oi. Rambut saya doktor ambil, daging saya depa ambil, kulit saya depa ambil, tisu badan saya depa ambil, kuku saya dia ambil. Cek penyakit apa hang ni? Saya kata doktor hang nak ambil apa, hang ambil lah. Allah. Saya tak boleh ingat satu doktor pakar dah. Saya nak ambil daging. Boleh. Saya akan dia nak colek je sikit je. Dia bius. Nanti kita sudah jalan bius, kita ambil ha. Okey. Dia apa main tepuk paha saya. Sakit. Oh, bius belum jalan lah. Ha? Tunggu dulu. Dia tepuk lagi. Sakit? Tak sakit dah. Sudah jalan lah itu bius. Ha? Dia buat ambil cocok. Saya ingat dia nak buat apa. Rupa dia cocok paha saya, dia sedut buat naik daging. Allah tuan-tuan. Aduh, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh, bius tak jalan lah, kata dia. La ilaha illallah. Berlubang paha saya ni, dia jek mentah ngak. Ambil lah doktor. Bila keluar result, tak ada penyakit apa. Oh, rupa-rupanya Allah nak bagi kesembuhan. Simple. Maha berkuasanya Allah, maha hebatnya Allah.
Oktober 21 sampai Oktober 22 saya menderita sakit yang berdarah satu badan, tak boleh mandi, tak boleh ambil wuduk dengan sempurna, kena air tak boleh, darah ni meleleh-leleh tuan. Macam orang toreh dengan pisau belit. Pedih kat leher weh. Lah tuan-tuan, saya pergi Madinah. Saya mandi di 2 telaga di Madinah. Kering tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. 3 hari saya duduk di Madinah, saya mandi 8 tong air. Hari pertama, dia keluar macam satu benda besar, berat duduk dalam badan saya ni, dia keluar. Bila keluar tu rasa lapang ringan. Mai hari kedua, mai hari ketiga, luka saya kering tak ada. Saya pergi buat umrah 3 hari, saya balik ke Malaysia, tinggal parut tuan-tuan. Yang tadi kita duk bersusah payah operate sana, ambil sana, mengadap sana, masuk MRI semua kita buat, tak ada apa-apa. Ubat macam-macam benda saya sapu, saya telan. Hanya dengan mandi saja tuan-tuan, minum air, ambil wuduk di telaga di Madinah, Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Simpelnya. Sebab tu akak-akak kalau sakit, mengadu pada Allah. Anni massani yadur, anni massani yadur, anni massani yadur ya Rabb. Aku ditimpa sakit ya Allah, wa anta arhamar rahimin. Sesungguhnya engkaulah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu je sebut. Jangan bila sakit, tak tahulah sakit ni pun celaka betul, sakit ni pun mati lagi baguslah, tak naklah sakit macam ni, haram jadah. Haram jadah celaka, haram jadah celaka. Bila nak sihat? Maki Tuhan, mengadu pada dia. Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Allah bagi petunjuk tuan-tuan. Ustaz, macam mana yang Ustaz boleh pergi Madinah, boleh tahu tempat yang nak mandi tu? Ustaz tahu dari mana? Saya tak mau cerita tuan-tuan. Saya kalau cerita, hari ni kita ada banyak live ni. Saya dia ambil cerita saya, mereka masuk dalam TikTok ke apa ke, jadi cerita kot lain lah. Cuma saya bila saya ingat cerita tu tuan-tuan, saya menangis. Bila saya ingat cerita tu saya teriak. Bila saya ingat benda tu saya menangis tuan. Dalam banyak-banyak orang pakai baju putih, saya seorang je hitam. Saya seorang je pakai baju hitam. Saya tengok awak yang semua putih, kenapa aku hitam ya Allah? Rupanya saya berada di satu tempat yang nak semayang berjemaah di tengah padang yang luas. Allahu Akbar. Saya tengok cahaya yang besar turun tempat jauh, tempat imam yang duk takbir tadi. Siapa dia ni? Saya pun tak tahu, saya pun sembahyang ikut sekali. Dalam hati duk kata, ya Allah, hinanya aku, hitamnya aku, baju aku hitam, orang lain baju putih. Sampai situ ya saya boleh cerita kat tuan-tuan. Saya kira kalau saya cerita saya menangis. Lepas tu tuan-tuan, pukul 4:30 pagi saya telefon PA saya, hang cari tiket kapal terbang ke Madinah secepat mungkin. Kalau ada besoklah hang cari. Aku nak pergi Madinah. Alhamdulillah tuan-tuan, sekali je Tuhan bagilah. Dengan mandi di telaga tu, kering sebelah. Baru ni ada orang kata, ustaz saya pun sakit macam ustaz, boleh tak saya ubat dengan ustaz saya pun sakit, hampir Madinah. Cuma saya ni lurih bendui. Nak kata bodoh tu lebih kurang. Wartawan, dulu orang calonkan saya bertanding pilihan raya. Keluar dalam berita, Ustaz Kazim tanding. Besok Ustaz Kazim tak tanding. Tak tanding pula. Orang pakat duk tanya, Pak siapa bertanding, Pak siapa tak tanding. Saya kata saya tak mau campur politik. Politik bukan bidang saya. Saya lebih suka jadi penceramah. Wartawan nak temu ramah, no. Selagi mana belum penamaan calon, saya tak mau cakap apa-apa. Habis penamaan calon, baru saya buat sidang akhbar. Bila penamaan calon dah selesai, saya pun buat sidang akhbar. Adalah dalam 15 wartawan datang.
Rupanya dia orang tak tanya saya, kenapa tak tanding ke apalah. Mereka kata, Ustaz, kami nak tanya, Ustaz sembuh dah penyakit sekarang? Alhamdulillah. Ustaz berubat di mana? Saya berubat di Madinah. Mereka tulis dalam surat khabar, tulis dalam blog, tulis dalam berita online, tulis dalam televisyen berita. Syarikat-syarikat travel, umrah, pakat duk telefon saya. Telaga mana, Ustaz? Di mana telaga dia, Ustaz? Kami nak buat rombongan. Berbas-bas pergi. Lah tuan-tuan, polis dia orang tutup telaga tu. Sekarang tak ada siapa boleh melawat. Ada satu telaga je dia buka setiap hari Jumaat sekali je, lepas tu dia tutup balik. Penangan Ustaz Kazim punya tuan. Kalaulah saya tak umum hari tu, saya pergi senyap-senyap, ramai kita dapat manfaat. Tapi saya ni lurus bendui pergi buat sidang akhbar pula. Cari dua telaga tu, telaga Rauhak dan telaga Syifa. Pakat pergi habis tuan, lah kena tutup tu. Dia peksil habis ni. Pakai duk ngendak ke lubang mana telaga. Kalaulah air telaga tu pun tuan-tuan begitu hebat barakah dia, bayangkan kalau kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dalam kehidupan kita, agak-agak barakah je mana. Setakat mandi saja selesai masalah. Bayangkan yang lain kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana kaya di sini bayar zakat dengan kedekut. Yang mana kaya di sini tolong bagi bisnes dekat orang. Yang mana kaya di sini bagi bisnes pada anak-anak muda kita yang baru nak naik. Yang mana yang ada kaya di sini kebun kelapa sawit beratus hektar. Bagi dia orang buat bela lembu, bela kambing dalam. Insya-Allah. Saya jumpa satu orang kaya di Sabah. Saya kata saya tak mau pergi mana. Saya nak berehat. Ustaz, ini hajat orang. Ustaz kena datang. Ini orang nak jumpa Ustaz, nak kasih makan. Ini sudah hajat Ustaz. Jomlah. Jom. Saya pun sampai di rumah dia, saya tengok ramainya orang. Saya kata besar sungguh hati saya. Orang ramai sambut saya. Rupa-rupanya saya perasan. Dia orang bukan sambut saya. Memang rutin dia orang pagi-pagi makan di rumah orang kaya tu percuma setiap hari. Ini saya tak bohong tuan-tuan. Satu kampung Islam ke tak Islam ke datang makan. Makan tengah hari sekali, makan pagi sekali. Allah. Tuan rumah tadi bawa saya masuk dalam rumah dia. Jemput Ustaz, jemput. Saya pun masuk rumah dia yang ni betul-betul tangga Hindustan ni. Atas ke bawah, bawah ke atas. Loh, rumah dia tuan-tuan 50 ekar tanah dia. Tanah dia 50 ekar. Tuan-tuan kalau rumah seekar jangan duk belagak tuan-tuan. Dia 50 ekar. Ada zoo dalam kawasan rumah. Bela binatang ada, yang ni ada. Saya tanya dekat dia, tuan, rumah tuan berapa luas? Tak luas Ustaz, 50 ekar. 50 ekar tak luas, gila tuan-tuan. Ini yang datang ramai-ramai ni apa? Dia kata, Ustaz, saya kasih sedekah makan. Kamu Islam ke, kamu tak Islam, datang makan. Percuma Ustaz. Setiap hari? Ya. Oh. Nanti tengah hari pun kita kasih makan. Makanlah. Dia kata, Ustaz jemput makan. Saya masuk dalam bilik makan. Saya tengok pekerja yang duk masak tu tuan-tuan, macam pakaian Filipina punya pekerja. Yang tuan-tuan duk tengok cerita Filipina petang-petang tu. Ada hak pakai topi macam ni, hak tukar pakai apron macam ni. Lah aku ni duduk di Filipina ke apa? Dia masak bagi makan. Astaghfirullahalazim. Saya tanya dekat dia, Tuan bisnes apa? Tak ada apalah Ustaz. Saya kelapa sawit saja. Oh, berapa ekar keluasan kelapa sawit? Satu Sabah Ustaz. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Kayanya. Dan dia bersedekah bagi orang makan sampai sekarang tak miskin-miskin tuan-tuan. Jadi jangan sampai kita ni nak jadi miskin baru nak sedekah balik. Tengah kaya ni buat ibadat, Allah jamin takkan jadi miskin orang yang bersedekah.
Yang keempat, tuan-tuan yang saya hormati, lapang sebelum sempit. Ada dua nikmat yang kita selalu lupakan. Pertama, nikmat lapang masa, dan yang keduanya ialah nikmat sihat. Ni dua benda ni. Yang kelima, ada dua nikmat yang selalu kita sia-siakan. Pertama, nikmat lapang masa. Tak ada kerja apa, main dam. Kerja tak ada, lapang banyak, main dam. Elok nak tikam, tak balik, fikir balik. Sekali pergi haji, makan keliling, tuan-tuan. Ui, haji pergi Mekah tak sampai, tu yang pelik tu. Tu nama dia dam haji, tuan. Jom abang-abang, kita ada masa yang banyak, kita buat benda faedah. Akak-akak lapang-lapang masa tak payahlah tengok TikTok. Ini bangun pagi je tengok TikTok dulu. Baca Quran. Ada yang nak tidur malam main TikTok, biru muka. Saya, tuan-tuan, apa yang orang tak kata dekat saya dalam Facebook, dalam TikTok? Orang fitnah, orang komen macam-macam. Kalau saya baca komen, kalau saya baca netizen punya, saya sakit jiwa. Saya ada TikTok saya. Saya betul TikTok saya pun aktif. Followers taklah ramai, 1.5 juta. Facebook saya pun ada, taklah banyak, dalam 2 juta. Facebook 2 juta je, followers tak ramai. Instagram Ustaz, 1 juta. Tak ramai. Tapi tuan-tuan, saya tak baca komen. Saya tak buka komen-komen cerita-cerita yang memeningkan kepala saya. Saya tak buka, tuan-tuan, cerita artis mengandung, artis bercerai. Saya tak baca, tuan-tuan, kisah abang kena pukul, adik kena pukul, mak kena maki apa semua. Benda tu menjadikan saya tak boleh tidur malam. Banyak benda yang saya kena fikir. Tuan-tuan tahu, saya tak tidur malam 15 tahun. 15 tahun saya tak tidur, tuan-tuan. Sebab itu, walaupun saya macam ni, saya tetap terima ceramah. Sebab saya nak tidur dalam kereta. Saya datang pada Ipoh tadi jam 5 petang. Saya sampai dekat masjid depan tu, elok orang azan. Sedar-sedar dekat Petron sebelah dengan Shell tu. Saya berhenti situ, ambil wuduk situ. Berkembar pula Petron dengan Shell. Baik pula diorang, tuan-tuan. Satu tokek je, patutlah baik. Tandas pun kongsi, baik benar Shell dengan Petron ni. Satu Shell out, satu Petron out. Elok je, tuan-tuan ni. Masya Allah, bagus. Tempat semayang bagus, wuduknya bagus, tandasnya bersih. Oh, dah 2 kali dah saya landing situ, tuan-tuan. Saya tidur, saya tak tahu, sedar-sedar dekat Petron dengan Shell. Di rumah, saya tak tidur. Sejak bila, Ustaz? 15 tahun, tuan-tuan. Saya bukan tidur. Bila saya terima ceramah, saya suka. Tak bayar duit pun tak apa. Saya bukan nak duit, saya nak tidur. Tuan-tuan ingat saya ni bila ceramah tu, tuan-tuan pergi ambil sempuan, duk kira pula. Satu ceramah berapa ribu dia dapat. Duk kira pula, ambil kalkulator pula. Tak bayar, tuan-tuan. Saya bukan minta duit. Saya bukan minta duit. Kalau orang kasih, saya ambil. Kalau orang tak kasih pun tak apa. Habis ceramah, saya balik. Tengok kereta saya, dah siap nak balik. Kalau ceramah, orang kasih duit tapi tak cukup, tak apa. Kalau jemput lagi sekali, tak datang dah. Bukannya susah dah. Yang mana faham, tak faham juga. Kita hidup kita simple. Ada benda yang lebih mahal daripada benda itu. Nikmat tidur. Saya tidur dalam kereta. Kadang saya tidur dekat hotel. Hotel buruk pun tak apa. Janji saya boleh tidur. Malam ni saya tak balik. Saya nak tidur kat Teluk Intan. Sebab kalau saya balik rumah, saya tak boleh tidur. Bila saya tak boleh tidur, isteri saya pun tak boleh tidur. Akhirnya dia jadi vertigo. Duk pening kepala. Besok mama nak sekolah, mama tidur. Ayah tidur kat sana.
Saya tidur dalam kereta, tuan. Allah. Sebab tu akak boleh tidur. Tidurlah akak. Janganlah duk main menatang ni. Ni tak boleh tidur, duk habiskan masa duk tengok. Kenapa dia nak bercerai? Yalah, lelaki pun gatal menikah lain. Tapi itulah yang perempuan tu penyondol. Apa kena mengena dengan kita? Lantak dia lah dia nak menyondol ke apa benda pun. Kita pula tubuh WhatsApp group pula membincangkan makna penyondol. Tak ada masalah, cari masalah. Lapangnya nikmat kita ni tuan-tuan. Ingat kan yang baju biru tadi? Lain lah. Gunakan untuk buat benda faedah. Jangan buat satu benda yang merugikan balik. Anak-anak muda yang datang malam ni, kami ni dah tua. Saya ni dah masuk skim pencen dah. Dah pencen dah. Isteri saya bulan 10 ni pencen. Tu duk nak buat ada hari persaraan untuk dia. Dia kata, abang, lepas ni saya nak ikut abang ke mana-mana pun ceramah. Okey. Waktu muda tak mau ikut, waktu tua nak ikut, nak elok. Dia tak tahu kita ni bergerak merata. Dia kata dia nak ikut. Nak ikut kan tak percaya. Nampak tak? Tuan-tuan, walaupun macam tu, tapi saya menghargai nikmat lapang saya, tuan-tuan. Kalaulah saya jadi macam tuan-tuan senang tidur, seronoknya tuan-tuan ni senang tidur, tengah dengar ceramah pun tidur. Tapi saya tak dapat nikmat pada tuan-tuan. Bersyukurlah. Saya hanya dapat nikmat tidur dalam kereta. 15 tahun tuan-tuan. Saya masuk hospital, doktor hanya nak tengok saya tidur. Tapi saya tak tidur. Dia bagi makan saya ubat yang paling kuat untuk tidur, pun tak boleh tidur. Saya kata tak apa doktor. Saya dah tak nak berubat lagi dah. Saya redha, saya tak boleh tidur. Saya boleh tidur dengan ceramah. Sebab tu tuan-tuan, saya bangun berceramah. Satu-satu sebabnya ialah untuk tidur. Yang kedua, nikmat sihat selalu kita gunakan pada benda yang sia-sia. Jangan rosakkan kesihatan kita dengan makan benda yang tak kena. Start daripada hari ni abang-abang, kontrol gula. Kontrol pengambilan gula, pengambilan tepung. Kalau nak makan tepung, cari yang tak ada gluten. Elakkan daripada makan gula. Saya tak makan gula tuan-tuan, berpuluh tahun tak makan. Ganti dengan madu lebah saya akan makan. Ambil balik yang Nabi duk ajar pada kita, supaya kita jadi sihat. Ustaz pun sakit, saya kena sihir, bukannya sakit lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jadi saya pun tuan-tuan tak ceramah lah. Nak macam mana Allah uji saya. Bulan Ramadan saya jadi imam tarawih. Bulan Ramadan saya jadi imam tarawih. 2 hari saya jadi imam, 2 malam. Masuk malam ketiga, saya semayang tepi pintu. Sebab saya nak terkencing. Satu malam saya kencing 30 kali. Masuk uat. Duduk atas katil, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik. Last nurse tu bagi dekat saya mangkuk, suruh saya kencing dalam mangkuk. Kolel. Saya tak gamak nak kencing. Nurse tu cantik, muda pula tu, malu tak nak aku. Lalat saya turun pada katil, saya duduk sebelah tandas. Bila nak kencing, saya merangkak masuk. Sampai pukul 3 pagi, air kencing tak boleh keluar. Sakit lah, ada batu ke, batu apa pula lah. Saya tarik loceng, elang. Nurse pun datang, kenapa ustaz? Aku tak boleh kencing, sakit, tolong. Dia orang pun heret saya, buh atas katil. Dia orang masukkan air garam dalam badan saya. Bila masuk air garam tuan-tuan, lagi sakit, tak boleh kencing, lagi sakit. Saya kata kau panggil doktor kau orang sekarang juga, buatlah macam mana pun. 4 pagi tuan-tuan, doktor datang, dia tebuk perut saya ni. Bila tebuk keluar air kencing, baru lega.
Allah, oh, sakitnya batu karang ke apa ni. Besok masuk MRI. Bila masuk MRI ni, ya Allah, saya duk teringat tuan-tuan, saya masuk MRI lebih pada 4 kali. Masuk sempitnya. Perasaan duk dalam keranda. Insap terus. Akak-akak kalau ada anak-anak ni degil, masuk MRI budak ni tuan. Boh 1 jam situ. Menangis dalam tu. Sempit lah, nak keluar. Sabar ustaz, sabar. Ustaz dengar baca Quran. Pasang Quran ni, pejam mata. Tak boleh nak tidur. 45 minit keluar. Bila keluar, doktor tu kata, Datuk, tak nampak apalah. Tak nampak dah Datuk. So, kena masuk balik. 45 minit lagi. Astaghfirullahalazim. Al-Kazim. 45 minit pula. Bila dah dapat result, masuk buat balik, doktor datang. Encik Ustaz, kita sedang melakukan MRI, scan and X-ray. So kita you nampak ini ini you punya pundi kencing. Ini pundi kencing. Ini atas dia ada benda putih. Ada benda putih. Jadi mungkin ini yang menghalang you kencing. Apa benda tu doktor ya? Saya tak pastilah. Maybe something like cancer. So cadangan doktor, kita sudah discuss, kita kena melakukan prosedur lah. Itu angkat dia keluar. Bila mau operation, kita takkan operation sebab you ada diabetes. Kita tak nak risiko. Itu kita ambil yang low risk lah. Macam mana tu doktor? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing. Tuan-tuan nampak tak saya pegang mikrofon ni? Kita akan masuk saluran kencing ni, ada kabel. Kita tarik itu benda putih, keluar. Oi, Haji Dolah, oi. Saya cerita macam ni pun Haji Dolah dah naik bulu rumah. Besar manalah kabel tu masuk ke saluran kencing. Allah. Si ada kamera pergi kat anak. Buat kamera tu tinggal kat dalam, mampu hendak. Allah. Saya kata, okay doktor, let me discuss first with my second doctor, third doctor. Okay, no problem. You boleh discuss. Saya pun tanya 2 doktor, tanya 3 doktor. Dia kata, buat. Saya tak mau tengok kabel tu besar mana. Saya tak nak tengok macam mana apa. Saya nak bius sepenuhnya. Berapa jam dia orang operate saya. Masuk daripada saluran kencing. Wayar tu tarik. Allah. 2 hari doktor tu tak datang jumpa saya. Manalah doktor. Lepas 2 hari baru dia datang. Encik Ustaz, kita telah melakukan prosedur. Ya, so macam mana doktor? Bila kita masukkan itu kabel, kita mau tarik itu putih keluar, itu benda putih, dia lari atas. Macam mana? Dia makin lari atas. Kita pun takut. Apa saja dia lari, kita pun keluar. Astagfirullah. Oh, maknanya masih ada benda putih tu. Ya. So apa cadangan doktor? Kita sudah discuss, kita akan melakukan kali kedua. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Hak sekarang ni pun sakit gila. Saya tak kencing, tuan-tuan, 30 hari. Ada beg dekat ni, pinggang ni. Kencing duk keluar 24 jam. Tak boleh kencing balik 30 hari. Tapi ceramah jalan. Pakai jubah. Dalam jubah ada beg kencing. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa ada dalam dia, tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Selepas 30 hari, buka beg, buka tali, buka wayar. Ustaz belajar kencing secara normal.
Allah tuan-tuan, oh sakitnya. Ya Allah. Nak belajar kencing balik, pegang dinding, pegang segala-galanya. Dengan nanah, dengan darah, semua adalah. Ya Allah, sakit. Sebab tu abang-abang kita sekarang ni sihat, syukurilah nikmat sihat. Sekarang ni kita tengah lapang ni. Jangan buat benda yang tak faedah, yang merugikan diri, merugikan bangsa kita, merugikan kampung kita. Buat benda yang baik-baik. Bagaimana nak jadi baik ustaz? Dalam Quran sebut, ustaz saya tak mengaji pandai, saya tak masuk universiti. Tak masuk pun tak apa. Hang bela lembu daripada bela motor S1R. Bela lembu. Kita hari ni beli kereta, hari ni beli, minggu depan jatuh harga. Kita hari ni beli Y3 suku, hari ni beli, tahun depan jatuh harga. Tapi kalau kita bela lembu, hari ni harga 3,000, tahun depan jadi berapa? Masya Allah. Mana ada lembu jatuh harga? Sebab tu surah yang kedua selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Akak-akak, abang-abang, kita ada kebun sawit. Benarkan anak-anak kita bela? Bela lembu je tuan-tuan. Orang nak akikah lembu, orang nak korban lembu. Sahabat saya, dia buat korban lembu 24 juta dia punya jualan dia tuan. 24 juta. Terkejut, beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam tu. Bayangkan anak-anak kita di kampung ni tuan-tuan, tubuhkan geng anak muda, geng bela lembu, buat korban tuan-tuan. Masya Allah, hebat. Tapi sayang, orang kita kata bodoh macam lembu. Lembu tu bodoh, bodoh macam lembu. Kalaulah lembu tu tak bagus, Allah tak letak nama Quran, nama surah Al-Baqarah. Bela susu lembu, kulit boleh pakai, daging boleh pakai, tulang dia boleh pakai. Semua benda berkaitan lembu ada manfaat. Itu baru saya cerita tentang lembu ya tuan-tuan. Perusahaan lembu susu di dunia menghasilkan perolehan $1 triliun Amerika setahun. Bila orang Melayu, orang Islam tolak lembu susu, New Zealand bela, Australia bela, New Zealand bela, Australia bela lembu. Lagi banyak pada orang di negara dia orang. Belanda bela lembu, kaya Belanda dengan susu lembu ya tuan. Jadi jom kita balik pada Quran. Nak jadi kaya ke? Dalam Quran ada. Nak jadi hebat ke? Dalam Quran ada. Jangan tangguh lagi. Jangan nak tunggu 5 benda ni nanti dapat 5 benda yang lain. Insya-Allah tuan-tuan, Allah Taala berikan kebaikan pada kita. Jadi saya dah ceramah ni tuan-tuan 1 jam 40 minit. Terasa dah Kak Sum sejam 40 minit. Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan Kak Sum cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan terasa apa? Air free pun ada, nasi free pun ada tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita jumpa lagi Tuan Haji Ustaz Zamhana pada 17 hari bulan Ustaz, 19 hari bulan di masjid ke surau? Surau Ustaz kita. Selepas maghrib. InsyaAllah kita sambung lagi di sana tuan-tuan. Jadi saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di surau tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, tunggulah 33 tahun dari sekarang. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.